Ya. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi jumpa kawan Oma lagi. Kawan Oma lagi ke? Ya. Banyak juga kawan Oma. Kawan-kawan Oma ni semuanya orang-orang yang hebat. Sebab tu Oma nak Dina jumpa mereka. Itulah Dina banyak sangat belajar daripada kawan-kawan Oma. Thank you Oma. Sama-sama. So, kali ni kita nak buat apa? Kali ni kita akan jumpa kawan Oma dekat Taman Jubilee Park. Lepas tu kita akan sama-sama kutip sampah dengan diorang. Kita nak cari botol, kita nak cari plastik, kita nak buat eco break. Eco break? Ya. Tak pernah dengar apa tu Oma. Itulah itu satu lagi benda yang Oma nak Dina belajar tentang plastik. Hari ini Oma rasa gembira kerana dapat berjumpa balik dengan sahabat Oma. Sebenarnya kawan Oma yang Oma kenal ni, Oma baru kenal je. Semasa Oma mula-mula menjadi sukarelawan alam sekitar. Kami berjumpa di Pulau Pinang, sama-sama kutip sampah. Dan saya nak perkenalkan masih kawan saya ni, Oma yang datang jauh bersama cucunya, bersama kita dalam aktiviti kita hari ini. Okey, terima kasih Kim. Terima kasih semua. Ya Allah, Oma sangat rasa gembira kerana hari ini ada geng kawan-kawan yang sebaya, the Golden Girls. Yeah. Kita nak tunjuk ya, yang walaupun kita berumur tapi kita masih lagi boleh menyumbang. Jadi rasa macam teruja hari ni dapat berjumpa dia di tempat dia ya, di Sungai Petani ni bersama sahabat-sahabat dia, the Golden Girls ya. Yang lebih terujanya ialah sebab mereka ni semua sebaya dengan Oma. Memang susah nak dapat sukarelawan yang seusia Oma ini. Ya, kita nak terima kasih jugalah ada yang muda-muda sama kita ni untuk nak bagi kita semangat. Oma rasa macam teruja hari ni nak belajar tentang eco bricks ya. Ni pakar-pakar eco bricks ni. Baik kita tahu plastik ni dia tidak akan hilang di dunia. Dianya akan menjadi merepot menjadi mikroplastik. Masih lagi dia akan mengalir ke ni. Contoh ni bila Oma depan ni je tadi Oma dah jumpa ni ha. Ya. Kadang kita lupa kan ini yellow cable untuk potong rumput. Ini sebenarnya kalau kita kutip memang merata-rata. Jadi nanti kita kena beritahu pada orang yang potong rumput tu, benda ni kecil je, ambil masuk poket, lepas tu buang tempat yang tertentu. So insya-Allah hari ni Oma rasa macam teruja nak ajar cucu Oma ni ha. Dia asyik dengan gadget dia. Jadi kita nak bawa dia tengok tentang alam sekitar, nak ajar dia jadi supaya dia akan menjadi satu generasi yang akan datang yang boleh membantu untuk nak menyelamat. Kerana kita tak ada planet B untuk kita nak lari. Betul tak? So insya-Allah kita akan bekerjasama, kita cari plastik, kita selamatkan plastik kita dan kita hanya bukan buat untuk diri kita, kita harap kita dapat memberi awareness ya, kita dapat memberi kesedaran pada orang di luar sana. Sambil kita kutip mesti orang duk tengok duk buat apa tu. So okey, jom Kim. Okey Oma, kita mula. Ni beg plastik. Dina seronok sangat dapat tahu yang kawan-kawan Oma ni bukan calon-calon orang tahu. Ada yang pegawai bank, ada yang doktor, ada yang cikgu. Dina sangat pujilah dengan mereka semua. Yang sebenarnya di Tok Bedu kami tiap-tiap hari keluar. Tiap-tiap hari keluar sebab saya pastikan saya dengan 2-3 orang kawan tiap-tiap pagi keluar, tetapi kadang-kadang ada yang kan sebab game pencen ni kadang-kadang ada kerja lain, so paling minimal selalunya 2 orang akan keluar. Ada hari memang kita pastikan hari untuk plogging. Ada hari no. We just go for walk. Sebab kadang-kadang kalau plogging saja dia dah jadi macam rutin, macam you dah jadi cleaner untuk kawasan tu. Kita tak mau macam tu. So ada hari kita ada orang panggil apa tu? Tema lain. Contoh fotografi. Macam itulah. So kita bukan everyday lah kita buat untuk kutip sampah ni ataupun kutip plastik. Jadi apa yang kami lakukan hari ini ialah kami dapat mengutip sampah di sekeliling taman di Jubilee Park. Itu yang kita rasa macam sedih kerana satu taman yang cantik
dicemari oleh plastik-plastik. Sebenarnya plastik ni plastik kecil-kecil je yang pada Oma rasa boleh dibuang. Ya, setiap orang dapat memainkan peranan dengan membuangnya di tong sampah yang telah disediakan kat sini. Sebenarnya kat keliling taman ni sebenarnya banyak tong sampah. Okey, setelah kami mengelilingi Taman Jubilee Park ni, ada banyak jugalah sampah-sampah plastik dan juga botol-botol kosong yang telah kita kutip tadi, kita bawa pergi ke rumah Kim. Ya, dia berbesar hati menjemput Oma dan Dina untuk ke sana supaya dia dapat mengajar kami cara nak membuat eco-brick. Mula-mula, Dina dengar je apa yang Oma cakap dengan kawan-kawan Oma tentang eco-brick ni. Dina sebenarnya nak tanya. Maklumlah, Dina malu. Bila mereka dah tunjukkan apa sebenarnya eco-brick ni, wow, Dina sangat terpegun. Sangat unik pembuatannya. Dina sendiri pun tak terfikir yang kita boleh buat macam ni. Kalau kita buat kaedah reuse atau reduce, susah kita nak praktikkan. Tapi eco-brick ni adalah salah satu cara yang mudah tau. Kalau korang nak tahu caranya, jom kita tengok sama-sama macam mana ia dihasilkan. Jadi bila sampai sana, plastik-plastik yang kita kutip tadi dibasuh dan dijemur. Ini adalah satu proses yang sangat remeh kata, tapi disebabkan sifat dia yang ingin nak menjaga alam sekitar, kerana kita tahu plastik ni dia tak boleh hilang di dunia. Habis-habis dianya akan mereput dan akan pergi ke tanah. Dari tanah pergi ke air bawa ke sungai bawa ke laut, dan akhirnya siapa yang makan plastik ni ialah ikan-ikan. Dan apa terjadi? Ikan tu juga nanti kita akan beli dan masak, letak di atas meja kita. Jadi apa yang kami buat hari ini ialah dengan nak menyelamatkan plastik sebaik boleh. Selepas kami cuci dan keringkan, kita diajar cara nak membuat eco-brick. Okey, masa kami kutip sampah dengan plastik, biasa kami bawa balik dan cuci. Lepas cuci kami akan keringkan, biasa ambil sehari 2. Lepas tu kami akan susun dan simpan. Kalau dah cukup banyak tu, kami akan mulalah buat eco-brick dengan botol-botol yang juga dibersihkan dan dikeringkan. Jadi kalau para seorang beginner yang baru mula belajar buat, mungkin satu botol tu boleh ambil dalam seminggu. Tapi kalau dah lama-lama dah dapat teknik dia, boleh siap dalam masa 2 jam. Jadi bila dah siapkan botol, modul yang paling kecil kami buat tu, dia ambil 7 botol. Jadi 7 botol tu kemudiannya buat design, dikumpulkan dan diikat tali. Jadi lepas ikat tali juga menggunakan silicone glue untuk nak gamkan dia. Jadi kalau dia katalah hak tu dah siap nak cantikkan, jadi kita ada kawan-kawan yang pandai menjahit, juga menggunakan kain yang orang kata extra material daripada tailoring tu. Dia jahit kain untuk tutup botol tu supaya jadi lebih cantik. Dan bila siap tu memang very, very strong lah. Orang yang duduk tu memang stable. Plastik tu yang kita dah kutip tadi, memang banyak plastik. Tapi ada yang terlampau kotor, ada yang boleh kita selamatkan. Yang terlampau kotor, kita orang kata apa, selalunya kita akan himpun-himpun, buanglah. Tapi yang boleh diselamatkan, grup yang kami ada, kita sediakan besen besar, basuh, bubur sabun, jemur. Ada juga yang berminat buat sendiri dan hantar dekat rumah. Nak buat apa ya plastik tu? Dah banyak-banyak larat kita nak bagi dekat orang kata apa, kawan-kawan yang berniaga kecil-kecil ke yang perlu kan. Sebab dia dah bersih. Ada juga orang takut nak pakai. So, kami pun berpatah balik kepada perhatikan bahawa ada orang buat eco-brick. So, dari situlah yang sebenarnya sekarang plastik yang bersih yang dah dibasuhkan tu tak cukup pun untuk buat eco-bricks. Kami pernah bercita-cita yang sebenarnya nak buat
sampan ataupun raft. Tapi sayang dekat dengan rumah saya tu sungai dia kecil. So apa yang kami buat sekarang ialah stool yang mana boleh orang ramai guna, boleh angkat ke mana sahaja. Okey, sebenarnya nak buat eco brick ni pada pengalaman Omar tadi memang satu perkara yang perlu dengan perasaan yang ingin, yang perasaan yang kita nak kata macam mana ya, kita kena ada satu perasaan yang sayangkan alam sekitar, dapat menyelamatkan plastik. Nak masukkan dalam botol tu sebenarnya ada teknik-teknik dia. Ada teknik-teknik dia, iaitu kita masukkan plastik tu dengan menggunakan kayu yang kuat. Kita kena jolok-jolokkan dan mesti setiap ruang tu kita masukkan dengan mampat. Kerana kalau kita tidak mampat tempat tu, dianya tidak akan menjadi satu eco brick yang baik dan mungkin dia senang pecah nanti. Kita jangan adakan bagi ruang. Jadi setelah kita buat tu, kita akan picit-picit. Kalau ada bunyi crack-crack tu, maknanya ada lagi ruang yang patutnya kita isikan plastik tu. Tu kata malu bertanya sesat jalan. Jadi sambil-sambil Dina buat eco brick tu, Dina tanya kawan-kawan Omar. Dina tanya macam-macam. Plastik-plastik buangan ni kita tak boleh bakar. Kalau kita bakar, gas pembakarannya akan berlegar dekat udara. Dan dengan pendedahan jangka panjang pula boleh menyebabkan kerosakan sistem saraf dan organ dalaman yang penting. Selain itu, kita juga akan mendapat risiko penyakit yang bahaya bila kita hidup asap ni. Bila Dina dah dengar penerangan dari kawan-kawan Omar, Dina terdiam sekejap dan Dina terfikir. Nampak kecil je aktiviti ni, tapi cuba bayangkan. Kalau sejuta orang buat benda yang sama, barulah kita dapat melahirkan masyarakat yang mengutamakan keindahan dan kebersihan alam sekitar. Betul tak? Nak masukkan plastik dalam botol tu kena ada cara dia juga tau. Nak kena mampatkan plastik tu supaya tak ada udara yang masuk. Mula-mula Dina buat, susahlah juga. Tapi lama-lama Dina buat, dah boleh buat banyak-banyak dah. Okey, cuba duduk. Sila duduk. Oh ya, duduk. Duduk. Is it good? Ya. Comfortable or not? Yes, it is. Stable or not? Yes, It is stable. Betul, So betul. kita jaga alam sekitar melalui riadah kita walaupun sempat membawang kan. 3 dalam 1. 3 dalam Yang pentingnya plastik kita guna tu kan bersih lah. Kering. Kering. Mesti kering betul-betul. Kalau tak, nanti kita menggalakkan bakteria. Mau ada bau ke apa kan. Walaupun kita sealkan dia. Dina nak tanya, semua ni siap berapa hari? Ambil masa berapa lama? Kalau yang bangku kecil 7 botol, saya rasa akan besar dalam 3 hari. 3 hari. Itu kalau profesional yang dah lama buat kan. Tapi macam orang yang baru, 1 botol mungkin 2 minggu. Yeah. You can upgrade sampai 2 jam sahaja. So, it depends lah. Tapi sebenarnya, we are not rushing for time. Ya. Tujuan kita nak kurangkan plastik. Jadi, kata hari ni dapat 1, buat 1. Ataupun simpan, minggu depan buat. So, it is ongoing process. Bukan kata, plastik Kita ni tak nak buat ada apa. orang kata per frame of time untuk habiskan kerja. Tak ada. Sebenarnya dia untuk mengisi masa lapang daripada tengok televisyen. Betul. Tangan tu tak buat apa kan. Sambil-sambil tu kita boleh menggunakan. Itulah kata 2 dalam 1, 3 dalam 1 punya aktiviti. Modal pun kan. Ya. And in fact, Kalau kita pergi macam kita pergi mall ke, pergi market ke kan, kita tak nak plastik macam mana pun, sure akan dapat 2-3 keping plastik. Betul. So, buatlah yang tu, keringkan, basuh, keringkan.
buatlah tu 3 keping dulu. Tak semestinya terus nak bagi banyak habis satu botol. And in fact, activity is very good for us. Macam Umar kata golden age girl tu kan. One thing lah, because when we collect plastic, we are walking, which is very good, strong legs. Secondly, bila kita masukkan dalam botol, we are moving our hands and fingers. Betul. Jadi dia createkan Pergerakan juga. circulation lah, ya. So all this is very good for health as well. Ya, betul. For the moving. So the golden age ladies tetap bergerak dan tetap membantu. Ya. So your generation, Ya. you should learn from this and then you pass it on. Actually, banyak yang kami juga tunjuk buat workshop dengan sekolah-sekolah. So the students learn. Nina boleh ajar kawan Nina. Bermula dari rumah. Ya. At least all start Awareness from mesti home. dari rumah. Sebenarnya EcoBrick ni satu benda yang sangat kreatif yang boleh kita gunakan untuk berbagai-bagai cara. Contoh tadi yang kita tengok di rumah Kim, dia buat bangku. Sebenarnya ada lagi seperti kita boleh buat batas untuk tanaman. Batas tanaman kita boleh gunakan untuk buat dinding dengan meletakkannya di antara simen-simen, dan selain daripada tu kita boleh buat tong sampah, kita boleh buat perahu, kita boleh buat meja rumah. Sebenarnya EcoBrick ni ialah menggantikan batu bata sebenarnya. Cuma batu bata tu dianya dari batu-batu. EcoBrick ni sebenarnya dia keras macam batu juga. Jadi itu sebabnya kita boleh gunakan dia untuk bermacam-macam cara yang kita nak. Cuma kita menggunakan kita punya akal fikiran dan kreativiti kita. Pengalaman yang Umar dapat ialah Umar rasa teruja, rasa satu kepuasan dapat menyelamatkan plastik-plastik yang daripada terbiar dan dapat menunjukkan pada cucu Umar, Dina, bahawa setiap yang ada di keliling kita ni kita boleh gunakan untuk kreativiti, untuk perkara-perkara yang kita boleh guna di rumah yang tak payah dibeli sebenarnya. Di mana keseronokan buat benda ni? Actually, mula-mula kita seronok sebab it is a new experience. Dapat belajar buat EcoBrick, dapat, orang kata apa, banyaknya clutter dekat dapur. Kita habis sampai tak cukup. Tapi yang syoknya bila kita dapat produk tu. Dan produk tu boleh digunakan. Itu satu. Yang kedua ialah apabila produk kita tu orang modified, buat benda lain lagi, dengan harapan bahawa plastik di kawasan kita tu boleh diguna baik kan, dan taklah orang kata terbiar. Jadi macam mana nak dapat plastik yang banyak? So every time kita pergi walk, pastikan pakai satu glove, bawa satu picker, bawa satu bag. Sambil jalan kita buat plogging. Jadi bila dah buat plogging tu, dapatlah plastik-plastik yang kita rasa boleh kita guna. Balik basuh, share out dengan kawan-kawan. Ini community work lah. Share untuk dapatkan plastik. Sebab tak semua orang boleh buat tu. Dia punya trik bukan semua orang boleh belajar dan tak semua orang tangan kuat. So, kita share out plogging tu dulu, kutip plastik. Dalam kutip plastik tu, at the same time, kita kutiplah benda lain sama untuk environment. Sebenarnya untuk nak membuat EcoBrick, sesiapa saja mampu, terutama suri-suri rumah di luar sana. Mereka dapat juga menyumbang kepada alam sekitar secara tidak langsung. Kalau kita perhatikan, ya, kita tengok di dapur rumah kita selepas kita membeli belah, ataupun setiap makanan yang kita beli akan ada plastik. Di mana nak buang plastik tu? Jadi di sini kita sarankan pada suri-suri rumah ni, jom belajar bersama-sama membuat EcoBrick, kerana dengan membuat EcoBrick ini secara tak langsung dia dapat mengajar keluarga tentang alam sekitar, dia dapat membuat satu kreativiti di rumah, ya, yang Umar rasa macam
lain pada yang lain. Semua orang boleh lakukan. Dina, seronok sangat tengok Omar dengan kawan-kawan Omar berjumpa hari ini yang sama seperjuangan dengan Omar, yang sayangkan alam sekitar kita. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bagi kami peluang untuk datang kat rumah Puan Kim ni and kita dapat belajar tentang eco-brick hari ni. Dina, macam mana? Rasa seronok, tak pernah jumpa benda-benda macam ni. Okey. Dengan cucu bersama kami hari ini supaya dapat sharing ini. Ini sebagai hadiah ambil balik supaya bolehlah tunjuk kawan macam Dan mana. kita bubuhlah bagi dia cantik. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih semua orang ya. Kerana bagi kami peluang dah berkenalan dengan orang Sungai Petani. Ya, terima kasih.